Hello, madam. Assalamualaikum and a very good evening to all. Welcome to the student chronology. As to bless this event today, we will begin with recite the Al-Fatiha. Announcing our panel today, Madam Amy Shuhada binti Derani, who is currently pursuing PhD in Entrepreneurship Sustainable Entrepreneur, MBA, majoring in Public Relations. Her field are Crisis Communication, Social Media, and Keshas and Actors Club Advisor. Our second panel, Muhammad Amin bin Amizan, Bachelor in Business Administration, who is a freelance photographer. He is starting from a wedding photography then slowly growing with other genres such as portraiture, fashion, stock image, corporate event, and product photography, but his specialization is wedding photo shoot. His business was registered with SSM since May 2016. His goals are to have a first photography studio and build a solid team to run the business. Our third panel, Afika Nabila binti Johan, Bachelor in Accounting, who is currently a registered stockist under NIMS Chocota product, which established since 2015. She also currently having and handling 45 agents around Malaysia and few agents from Singapore and Thailand. Okay, so without further delay, let's get started. So, who you want to ask first? What about you, Amin? Okay. So Amin, as we know, your business is not a product, right? But it is a service. So the first question is, how do you start the business and where do you get the ideas from? Okay. Assalamualaikum and good evening to all participants and Madam Amy. Right. Firstly, I start my business since 2018. When I get the first temper, I'm okay, dengar ke? Dengar. Okay. Dengar. Alright. Okay. Actually, it just starting with a hobby. I just taking picture as a hobby. Every evening, I will go out to any place. Then I will take picture for fun. Alright. Then I meet one of my friends that taking a wedding photography. Then he told me that why not you try to start up your wedding photography because you have the equipment. So I decide to start my business with a small uh, with a small uh, what we call uh, business kecil-kecilan lah gitu kan. Kita start dengan uh, uh, waktu tu first I just follow my friend to take the pictures at wedding event. So I don't go to any class, official photography class, but I just follow my friend to get experience from the event. So after I come back to home, then I think that I can do it because I already get experience uh, and dia punya apa panggil lah ilmu from the event kan. Okay, so saya mula join wedding photography ni. Okay, lepas tu kita dah start buat business kan. Nak orang kenal kita punya business tu agak lama lah sebab yelah kita baru dari kita so kita tak tahu lagi business tu macam mana. So
lepas pada first event yang saya attend tu, saya try promote lah myself. Lepas tu, so alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan dalam ni. So very good. Okay, thank you, Amin. So, Afika, we move to Afika, okay? Alright. Afika, as we know that you are a very successful businesswoman and we all impressed with your achievement as you are still a student but you can make a business as well. Okay, so mind to share with us your journey. Is it easy to start the business and what are the challenges that you have faced? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, I cakap dalam bahasa Melayu je Boleh. Okay, thank you untuk kru and then Madam Amy as an advisor untuk club sebab jemput kita as a speaker today. So macam kita nak share sikit lah perjalanan journey kita as mini agent, become an agent dan master agent, then until now I become a stockist untuk produk yang digelar NIMS Chocotab. So sebenarnya tak mudah. Macam kita lah as a student nak capai dean list tu pun ada struggle dia sendiri. So for me untuk ada dekat tempat yang sekarang ni pun ada struggle I juga. Tapi tak semua yang susah tu tak ada jalan untuk kita capai. Maksudnya tak ada jalan yang tak ada option yang tidak from tak. So ada je jalan, ada je option untuk kita capai target kita. So I started as a mini agent, dikenalkan oleh seorang lecturer Uni 10. Dia cakap kat I nak join tak jual. I started with 12 bekas je I jual. Lepas tu I try lah macam boleh ke jual ni. I have that mindset yang macam I tak ada background business but then I macam boleh ke nak jual? Aku dah tak pernah berbisnes. I dah tak pernah berbisnes. And then how can people nak get attracted to the product, nak beli lagi and then nak close sale. So I try je. I post and then I ada friends yang beli, friends yang support. So macam okay, satu hari 12 stock tu licin. Habis. Lepas tu next tu I try to restock. I up to level agent. And then I open order for my friends. So target I focus I time tu cuma my friends je. My friends, my family. Sebab yelah kita buat business and then our target mestilah orang yang terdekat kan. So macam kita harapkan diorang je yang nak support our business. And then lepas jadi agent and then one kotak pun habis. And then I try to tambah sampai at one point mestilah takkanlah sampai bila kita nak harapkan orang yang sama untuk beli, right? So I need to cari jalan macam mana nak attract orang luar pula. Orang luar untuk beli and then orang luar untuk I close sale business ni. So I start to learn macam mana nak buat ads, macam nak buat marketing through FB, through Instagram. So platform tu sangat penting untuk student sekarang untuk diorang join this digital marketing sebab ialah kita PKP. So macam kalau masuk universiti sekarang ni pun ada student account and few of student course lain, tak semua balik. So macam kita susah nak reach kawan-kawan kita untuk jual. So the best way is digital marketing. The best way is online selling. So I try to promote through the ads. So kawan yang jauh I boleh hantar and then orang yang I tak kenal pun boleh close sale. So start from the ads yang I join, the platform yang I join, then I manage untuk reach more people untuk beli that product. So bila dah ramai, I started to recruit an agent. So sebab I macam dah boleh close sale banyak and then I started to recruit an agent. So start daripada mindset untuk focus my sale, my own profit, I started to help people. Bila I ada agent, bila I ada orang bawa I help people untuk generate their own income. From the mindset for me, for the mindset untuk I bantu diri I sendiri, untuk I as student, untuk I, untuk I ubah hidup I lah. Cuma macam untuk cari side income, makan apa semua kan, untuk I support myself. And then I try to have a mindset to help others people also. Untuk diorang pun support diorang punya family income, other student to support their own income tanpa burden their parents kan. So
there's a process lah. Proses sepanjang 1 tahun I join this team. I joined the team of NIMS HQ product. So this is how I started. Panjang pula I cakap. Apa? Good apa nama? Ceritanya yang bagus. Alhamdulillah. Okay, so Madam Amy boleh dengar suara saya kan? Boleh? Okay. So, Madam Amy, as we all already know that you are currently pursuing your PhD in entrepreneurship and you also an advisor of an Enactors Club. How do you develop an ideas for Enactors business? Okay, kita ni kan boleh mix nanti senang kot. Boleh. Sebenarnya ini kalau dekat unit tank kesas ni dan Akin responsibility by the top management on October 2017. So sebelum ni idea of Enactors adalah lebih pada CSR kami bantu untuk upgrade people's in need punya life kan ataupun quality of life dia. And then bila saya pegang, bila saya dah pursue my PhD apa semua tu, saya punya minat adalah lebih pada agropreneur. Meaning to say daripada CSR, saya jadikan dia agropreneur. Yang latest punya projek adalah projek mushroom kami lah. Kami tanam mushroom block untuk yang people in need tu, dia buat dia punya dia punya income, dia jual dan dapatlah dia punya profit. Yang tu lah. Jadi sebenarnya Enactors ni dia lebih pada entrepreneur activities, tak kisahlah socialpreneur ke, agropreneur ke, technopreneur ke, semuanya melibatkan entrepreneur punya ni lah. Okay, sampailah this year kalau ikutkan lah. Itulah the basic idea of Enactors punya business kalau ikutkan. Okay, next kita nak tanya Amin pula. Amin ada tak? Amin, okay. Amin, did you have any problem regarding the capital for starting the business? And how do you maintain the sales for every month or every day? Cakap bahasa Melayu lah, susah dekat Inggeris. Boleh. Okey je. As we know, modal untuk startup business, kalau macam kita jual produk kan, kita beli produk dulu. Macam saya service. So bila kita tahu main dengan equipment gadget ni, capital dia sangat besar kan untuk kita startup tu. So first saya dapat capital untuk startup kamera. My first camera is from my mom. Itu adalah hadiah hari jadi. So dia beli kamera tu dengan harga 1,900. Harga kamera tu lah. Dia paling basic lah, basic kamera untuk saya pada tahun 2015. So saya guna kamera tu almost 2 years sebab saya start business 2016. So setahun saya pakai tu just for fun lah. So start 2016 tu saya pakai kamera tu untuk 2 tahun. So saya start up dia punya kamera tu dengan benda tu lah. So masa 2016 after STPM saya kerja dekat kilang kelapa sawit sebagai lab assistant. So daripada hasil gaji duit kerja tu saya guna untuk beli sedikit lah. Contohnya saya dapat kamera betul-betul basic, kamera body dan juga lens. So saya kerja tu saya beli speed light satu dan saya beli satu lagi lens dengan hasil kerja dekat kilang tu lah. So start pada tu saya beli kamera, beli lens dan juga lens dengan speed light tu, saya start business tu. So after few years, dalam masa setahun kot saya dapat kumpul modal untuk beli next camera. So
kamera ni dia ada 3 jenis. Beginner, medium dengan pro. So 2016, 2017 saya start medium punya. So saya kumpul modal tu daripada hasil saya sekolah pendidikan. So saya kumpul sikit, setiap job saya akan masukkan 300. Dulu first saya buat grafik ni saya ambil job orang je. Saya sebab tak dapat konsisten. So saya start ambil job sendiri lepas saya beli kamera yang medium range lah. So after dapat medium range tu pergi professional one pada tahun 2018. Waktu tu second year. Then pada 2018 akhir tahun saya join saya dapat modal 1,000 tapi 5,000 daripada Nintendo. Saya join program apa nama dia, Sopreneur ke apa, Sopreneur sini. So dia bagi saya modal 5,000 untuk startup business. So saya join program kena podcast 3. Saya dah tahu semua tu, saya dapat 1,000 untuk persiapan. So 1,000 tu kena guna dulu, beli next barang lain kita saya guna 10 tu je, tak guna lah dengan duit lain. Progress tu pun dah senyap sekarang. Lepas tu saya beli the latest one hasil daripada saya saya ada dapat satu lagi kan daripada XM. Saya dapat kamera sendiri, kamera mirrorless. So kamera tu kita kena beli barang harga bawah 3,000. So saya dapat kamera Canon yang harga 2,000 lebih lah untuk tukar lagi. So dengan kedai tu saya dapat sendiri lah. Lepas tu okey, satu lagi untuk fotografi ni dia bukan kamera, dia juga PC dan juga software editing. So dia dua tu. Software editing ada banyak jenis, ada yang collect, ada juga ada yang original lah. So original tu kita bayar monthly. So kalau pakai credit lah komputer pun saya guna komputer yang biasa, laptop. After that saya dah ada modal sikit lagi, saya kumpul dan saya beli PC satu set untuk proses. So problem masa awal-awal tu lah dekat equipment, sebab macam produk kita boleh macam habis kita dapat produk satu equipment, kita kena satu lagi equipment kita kena selalu up to date. Dia tak macam kadang kamera lama nanti dia punya resolution dah lain, kamera baru resolution dia lain. So kita kena sentiasa up to date dengan equipment baru yang keluar. Okay. Tu je lah kot. Thank you. Okay, thank you Amin. So kita proceed tanya Madam Amy lah. So okay, Madam Amy, I think cuba mute dulu. Okay, tak ada kan? Okay, so Madam Amy, I think handling a club is quite difficult and challenging. So what do you think, Madam Amy? Is it easy to handle the club? Untuk for ini sebenarnya tak tahulah kamu familiar dengan ini, because kita pergi World Cup for
twice tau, 2 kali. Satu Hmm. dekat Afrika, satu lagi dekat Toronto, Canada. Jadi management sendiri pun dia set the bar so high tau. Tapi sis dengan keadaan sekarang dah banyak dah. Kalau sebelum ni entrepreneur punya aktiviti adalah agak limited. Dan kebanyakan entrepreneur aktiviti ni lebih pada JLU macam Government Link Universities kan. Jadi dia nak cakap mencabar, sangat mencabar sebab management sendiri ada dia punya kata apa? Dia punya expectation dia. Tapi setiap semester pun bila kami recruit new high-com ke apa semua, biasanya good, positif lah, maksudnya daripada orang cakap dia punya idea pun ada yang baru, ada yang continue. So nak cakap mencabar memang mencabar, tapi we try lah untuk at least ada achievement untuk ni. Sebab achievement tu penting kalau kami nak pergi competition nanti. Kamu dengar tak? Kamu tak dengar? Oh, sorry. Saya dengar tapi macam sikit. Sorry. Memang lain macam tu. So, Saya nak- soalan untuk Amin tadi tu, boleh tak saya tanya soalan? boleh. Amin, Am- kamu dah ada pelapis ke ni? Ya saya Kamu dah ada pelapis ke? dah ada pelapis. Uh-uh. Oh, pelapis tak ada lagi madam. Kamu dah ni lah. Kamu kena carilah tu pelapis tu, nanti boleh buat success story Amin ni ha. Okay. Success story pelapis ni dia sebenarnya ramai. Kalau kita tahu ramai yang suka ambil gambar kan. Tapi tak ramai yang boleh commit dalam bisnes ni sebab yelah satu macam saya sebab memang keinginan untuk ambil gambar tu sangat tinggi. So kita akan berusaha juga untuk cubalah kan dapatkan modal, dapatkan kamera kan. So saya ada cuba convince beberapa orang kawan lah untuk join. Tapi diorang ada masalah kat situ lah, kat modal kamera. So saya mungkin dulu rezeki sebab dapat hadiah birthday lah daripada mak saya kan. So walaupun kamera murah tapi pada kat situ lah saya start up business kan. So bagi saya cuba lagi cari untuk pelapis. Tapi saya sendiri pun sekarang dah ada beberapa team. So team tu juga freelance. So if macam awal tahun saya ada corporate event dinner company dekat Putrajaya. So kita orang pergi 4 orang. So ada 2 team untuk untuk 2 team, satu team untuk fotografer, satu lagi untuk videographer. So saya akan call yang freelance tu lah untuk join job saya tu. So saya akan bagi job per event lah. So tak ada yang betul-betul kerja dengan bawah saya ke tak ada. So dia orang kerja untuk event tu je di bawah saya macam tu. Saya rasa pun kalau just untuk kita share je lah kan, nama for sharing session kan. Kalau sesuatu yang aktiviti entrepreneur ni biasanya melibatkan apa yang kita minat kot. Jadi benda tu akan sustain dan remain lah. Kalau sekiranya macam kita buat macam ikut-ikut je, yang tu lah yang menyebabkan tak lama tu kan. Kalau kita minat mesti kita akan kata sanggup lah berkorban ke untuk cari ke, betul tak? Betul. Jadi itulah mungkin kamu kena cari yang siapa yang berminat nak jadi pelapis tu. Yang seorang lagi siapa sorry. Yang tu siapa tadi? Atika. Afika. Afika ni apa ni? Kamu mesti agent dah berapa ramai dah Afika? Okay, for the latest dah 50 orang agent. Worldwide pula. Whole Malaysia dekat Malaysia lah. And ada juga beberapa dekat Singapura dengan Thailand. Ramai. Kamu kira pergi across the sea lah. Overseas je lah. Sebab ada macam saya cakap agent
macam mana, ada kawan jugalah dekat Singapura sebab kita orang Johor Bahru. So ada juga kawan dan saudara kat sana. So macam kenal and then diorang pun berminat. So dari situ diorang pun nak join as agent and then diorang pun recruit orang-orang lain juga as an agent juga. Kalau macam yang Thailand tu ada juga yang through FB, daripada FB ads. Sebab tu kita tekankan kalau macam student yang nak join online business ni, FB ads dengan IG ads macam saya cakap, satu platform yang senang, yang sangat reachable worldwide. Sangat reachable. Even orang luar negara pun nak that product, nak join. Even bukan as a retail, nak join untuk jual juga. Demand quite tinggi. Kamu tak cuba ke macam untuk approach new student yang baru datang tu kan? Buat satu, orang cakap apa, mungkin boleh, saya bagi cadangan je lah, mungkin boleh collaborate dengan MPP ke untuk, kadang-kadang tu kita boleh buat pocket money kan, student kan mula-mula duduk ni yang mungkin tak tahu lagi macam mana. So mungkin next time siapa-siapa new student tu kamu boleh approach melalui MPP ke macam mana. Ini that kamu tambah kamu punya agent ataupun ni lah, sambil-sambil cerita tentang kamu punya success story jugalah. Boleh juga. Cuma macam sebenarnya journey yang saya nak share ni bukan sekadar macam produk yang saya jual, bukan nak tunjuk produk yang kita jual, tapi macam cara yang kita guna ni korang boleh apply juga untuk produk apa-apa yang korang jual. So daripada started from cari modal and then cara korang simpan duit untuk tahu cash in cash out and then tahu macam mana nak market. So bila dah tahu semua tu, memang jual pen pun boleh. Jual pen pun mesti orang akan beli kalau kita dah ada ilmu tu untuk jual. So actually sebenarnya I try to reach student jugalah untuk tekankan diorang digital marketing ni is very important and then kena ada ilmu. Jangan terus langgar je atau redah je kalau nak join. So I perasan jugalah ramai yang buat digital marketing, buat online selling tapi sebab follow orang, bukan sebab diorang belajar Macam betul. ada kursus ke? Ada juga join kelas and then ada juga sebab kita ada team. Fika sebenarnya ada team. So Fika ada leader. So leader tu lah yang banyak ajar. So kalau nak buat benda ni kena ada cara dia and then ada step-step dia lah macam tu. So start from that I ajar my agent untuk buat macam tu. So diorang pun ada agent diorang sendiri. Ada yang sampai 20-30 orang agent bawa diorang. So far alhamdulillah. Okay. Okay, next kita bagi pada kita punya host lah. Ada soalan lagi ke? Okay, saya nak tanya pasal personal branding. Personal branding. Macam Tanya kan? Tanya. Okay. Kalau cakap pasal personal branding dengan product branding is two different things. So macam personal branding, okay, I bagi contoh macam iPhone and Steve Jobs. Steve Jobs is a personal branding. Orang kenal dia as the founder of Apple. So kalau macam product branding is Apple itself, macam iPhone. So untuk kita sukses in online selling, kita kena pegang dua-dua ni. Kita kena pegang personal and also product branding. Tapi the main thing is personal branding. Kalau orang kenal you jual apa pun orang akan beli. So kalau macam product branding macam you jual contoh macam iPhone je, orang kenal iPhone je. So orang akan beli iPhone je lah, orang tak tahu ada iPad, orang tak tahu ada iPod, iPad semua tu. So it's very important untuk orang kenal you dulu and then ada human touch, ada customer engagement, then baru orang berminat, baru orang tertarik nak beli your product. Macam tu. So personal branding is very important untuk kita lah. Boleh tak nak tambah sikit? Boleh. Yang this is the tips yang I perasan ramai yang generation macam silap I sendiri. Dengar. Silap I sendiri masa awal-awal join online business. Yang I perasan kita terlampau fokus on having a good editing dengan fokus untuk ada video-video, poster-poster produk kita yang cantik. Tapi bila
bila customer dah tertarik, bila customer dah macam tertarik lah tengok tengok kita punya video, poster semua cantik kan, tertarik untuk beli, kita lack of customer engagement. Contoh yang I boleh bagi, macam kita ada kedai makan and then memang decorate cantik. Dan bila orang masuk, contoh kedai makan bila orang masuk and then the waiter lambat ambil order, the service lambat. So itu adalah masalah yang I boleh cakap in the young generation yang nak ceburi business, even myself masa awal-awal dulu. So macam I buat gila-gila untuk tarik orang je, tapi customer engagement tu I kurang. So bila orang nak beli, I reply lambat, I kurang friendly, so tak ada ilmu kat situ. So student ataupun generasi muda yang nak ceburi business, you guys kena ada juga ilmu untuk customer engagement ni. Kena being friendly macam mana, copywriting macam mana, and then semua knowledge yang berkaitan dengan human touch tu kena ada. So baru orang akan daripada masuk tertarik, boleh discuss nak beli until you can close sale untuk dapat sales you sampai produk you terjual. Macam tu lah. So sebenarnya saya boleh tambah juga kot. Sebenarnya saya pun setuju sebenarnya. Sebab kalau ikutkan kita kurang, contohlah macam sesuatu produk kita kena ada admin kan. Bila tak ada admin tu yang menyebabkan kita lost. Poster dah gempak, betul lah poster dah gempak, tapi bila dia nak tanya information kita lambat. So dia akan switch pada another produk yang almost similar sebenarnya. Betul. Jadi jadi macam itulah maknanya kalau nak buat sesuatu bisnes ke apa semua, mula dengan ni, tapi kita dah kena tahu apa do's and don't tu. Jadi saya rasa memang admin ataupun yang monitor tu yang penting, sebab everything is on your fingertips kan sekarang kan. Segala information kita nak, kita google je. So bila google, paling senang macam ni lah. Dalam kelas saya pun saya bagi contoh, kamu bagi email, your email, any inquiry bagi dekat email, tapi email tak pernah buka. Tak tahulah email tu wujud ke tak. Jadi sesiapa yang nak tahu, kalau dekat overseas, bila email tu dia memang akan respon secepat yang mungkin. Macam tu. Jadi kamu kat situ dia terus dah boleh pegang kamu punya customer. Dia tak perlu nak switch pada yang lain. Jadi any information yang kamu letak dekat website ke apa semua, make sure kamu rhyme dia. Jangan biar dia orang ni pending dan cari yang lain. Macam tu. Bagus, betul tu. Personal touch tu betul. Saya setuju juga. Thank you, Madam. Okay, so saya nak tanya soalan ke Amin. Sekarang kan Amin, apa planning Amin untuk seterusnya? Future planning. Yes, future planning. Amin. Dia mute ke? Sorry. Apa tadi line sikit lah. Sorry. Ulang boleh soalan. Apa future planning Amin? Okay. Future planning saya, insyaAllah saya tengah dalam proses mengumpul capital untuk build studio. So perancangan insyaAllah awal bulan 1 tahun 2021 dan akan berada di Muazzam juga. So kedai tu tengah survey lagi sebab kedai kat Muazzam ni dia taraf-taraf KL juga harga dia. So dah jumpa satu kedai, sewa dia around 500 for 1 month. So tengah cari lagi kedai yang besar sebab kalau boleh kita nak cari kedai yang kat bawah sebab sekarang dapat kedai kat atas. So sebenarnya pendapatan kedai kat atas dengan kedai kat bawah ni lain. Even tu dia punya price untuk monthly dia berbeza. Contoh kalau kat Muazzam ni around 1,600 untuk kedai bawah saja. Atas 500, 600 macam tu lah untuk sebulan. So saya tengah cari kedai lagi untuk buat dan juga InsyaAllah saya akan juga start new business untuk printing juga. Saya sebenarnya ada buat printing juga. Printing saya buat gambar
untuk gambar album semua saya buat, tapi printing gambar tu saya buat sendiri, dan kalau album tu saya akan hantar kilang lah untuk buat. So untuk gambar sekarang ni saya tengah design sendiri. Kalau you all tahu, kalau pernah tengok tak macam dekat rumah dinding dia ada macam Awam Muhammad dan juga surah-surah. Okay, saya tengah design dan saya tengah cuba untuk printingkan dia guna banner, kain banner tu ataupun foam board. Dari dua jenis lah. So benda tu dalam perancangan lagi. So sebab saya kalau nak tahu job saya every weekend je, Jumaat, Sabtu, Ahad. So Isnin sampai Khamis tu kadang tidur je lah kat rumah. So so kita nak cari satu income lain lah untuk buat kan. So daripada bosan kat rumah baik kita cari duit kan. Tidur je tak dapat duit juga. So saya punya satu lagi studio dan new business, dan juga lagi satu adalah solid team untuk studio ni lah. So bila dah ada studio, so saya kena bina satu team untuk jaga kedai, dan juga satu lagi untuk fotografer jugalah untuk, so kalau yang case ada urgent tiba-tiba, sebab sekarang ni Muazzam tengah ramai student kan. So kadang dia orang nak ambil gambar pasport, ada yang nak ambil gambar profile picture untuk macam kebanyakannya yang tanya saya ni student poli lah, sebab dia orang ada assignment yang dia orang kena guna khidmat fotografi lah. Contohnya nak ambil gambar studio shoot untuk portrait, dia orang punya assignment, sebab Muazzam ni dia ada grafik. So dia orang SEM 1 tu dia orang ada course yang kena ambil gambar landscape, kena ambil gambar portrait. So dia orang kadang memerlukan kan. So baru ni saya shoot staff member Muazzam. Dia orang tanya, dia orang nak ambil gambar group foto untuk 60 anniversary. So dia orang tanya saya ada studio ke? Saya cakap tak ada. So kat situ saya dah terlepas satu peluang. Kan? Nampak tak? So saya rasa saya perlukan studio dan juga workstation yang comfortable lah. Satu lagi untuk klien klien datang untuk jumpa dengan saya. So kadang saya suruh dia orang datang rumah, kadang kita kena jumpa dekat kedai. So benda tu kadang tak selesa untuk dia orang kan. So kadang klien tanya dah ada kedai, kedai kat mana? So benda tu menjadikan kita untuk kerja kuat lagi untuk buka studio sendiri lah kan, ada workspace sendiri. So sekarang kita workspace kat rumah je. So kalau klien nak datang, nak tengok kita punya album, nak tengok kita punya hasil kerja, so kita terpaksa jumpa kat luar ataupun datang rumah. Kadang kalau kat rumah ni faham lah, ada parent apa semua. So takut dia orang tak comfortable lah dengan environment tu kan. So future planning tu itulah, studio, team dengan juga new business. Okay, thank you Amin. Saya nak tanya macam mana Amin dengan Afika balance student life dengan bisnes. Seperti itu. Right. Afika dulu lah. Alright, kita dulu alright. So kita start business ni pun memang masih belajar lagi. Bulan 11 tahun lepas, and then belum cukup setahun. So until now pun masih lagi final semester. InsyaAllah tahun depan akan intern. And macam mana cara kita balance masa belajar and buat business ni? Okay, kalau masa belajar kita ada jadual. So when it's come to untuk masuk kelas. Jangan campur adukkan business and jangan campur adukkan you punya time belajar. So when it's come to class. And then I ada masa untuk I reply my client and my agent. So dia macam untuk agent, even macam sekarang ni pun masuk WhatsApp agent banyak. Tapi I take time dulu, pukul 5 sampai pukul 7, itu I akan reply diorang one by one. So macam kalau malam, I akan settlekan my assignment dulu. Contohnya macam I akan ambil lepas isyak, memang kena ada jadual sebab sekarang ni memang tak menang tangan, sangat tak menang tangan sebab memang ramai agent and then ada juga orang yang retail nak beli.
So I kena uruskan semua tu, so I akan ambil masa untuk reply. So macam kalau lambat reply, I akan pass to my agent. Cakap okay, this customer you ambil, I pass to the agent. So senang, bila dah ada agent, you ada customer, I pass to agent. Okay, ni ada customer, ni ada customer, you guys layan. So dari situ I dah boleh maximizekan masa I untuk business and then optimizekan masa I untuk belajar. So memang kena ada jadual, memang you kena ada time. You jangan bangun pagi hadap phone buat business and then time kelas pun you duk jawab business and agent punya WhatsApp. Itu akan macam disaster when it's come to untuk siapkan assignment, untuk you faham apa lecturer you ajar dalam kelas. Actually sebenarnya awal-awal susah jugalah nak struggle. Tapi sebab awal-awal tu I dah nampak sebab I tak boleh nak manage my time. So I kena cari juga jalan macam mana nak bahagikan masa. Sebab kalau tak memang assignment I ke laut, I punya business pun akan ke laut juga end up. So memang kena buat jadual. So you as a student and then buat business memang you kena ada time management yang sangat bagus. Memang kena ada time management lah. Memang you kena ada time management yang elok. So you kena tahu waktu bila you nak reply and then waktu bila you nak do the assignments and stuff. Amin pula. Okay. Macam ni kita nak balancekan waktu belajar dengan waktu kita buat business kan. So kalau korang nak tahu, business kami ni dia just weekend. So orang akan kahwin every weekend je. Jarang lah. Time PKP je lah ada job hari Senin dan Selasa. So dulu masa belajar sebab masa start masuk first year degree tu baru macam orang cakap bilis-bilis je lah. So kadang-kadang je lah ada job kan. So bila dah masuk second year tu baru fokus beria dalam job ni sebab loan untuk belajar itu dapat half year. So another half kena bayar sendiri. So decide untuk bekerja keras lah kan untuk kerja, dapatkan job dan juga bayar yuran lah setiap sem. So macam mana nak balancekan tu adalah hari contoh kelas Isnin sampai Khamis kan dah memang dah susun jadual macam tu. So hari Jumaat Boleh fokus lah. Sekejap, semua okey. sorry line Tu lah line sikit. okay. Kamu okay je. Okay. So kelas kita memang dah susun awal untuk Isnin sampai Khamis je. So Jumaat Sabtu hari kita cuti dan time tu lah kita business. Kita pergi ambil gambar kan. So tak ada lah masa yang mengganggu sangat masa pelajaran tu. Tapi kadang time kelas tu adalah yang tanyakan package, ada yang nak jumpa kan, nak tengok kita punya album, nak tengok kita punya hasil kerja. So kadang so kita cakap lah lepas kelas baru boleh sebab dulu kadang kelas sampai pukul 5 sebab jarang ada kelas malam. So kalau nak jumpa after pukul 5. So satu lagi editing kan, bila kita dah balik job kita buat editing pula. Editing kadang malam. So kadang kita kena siapkan dulu assignment ataupun apa yang kita punya belajar lah. So after dah siap semua assignment baru kita siapkan editing sebab tu masa belajar dulu kita janji dengan klien untuk bagi dia punya delivery, dia punya item, album dan juga frame semua dalam masa tempoh 3 bulan. So kita ada masa lah untuk siapkan diorang punya album dan juga yang lain-lain lah. Tu je lah. Thank you. Okay, kita open to Q&A session. Boleh?
Ada tak partisipan yang nak tanya soalan dekat panel kita? Saya ada. Saya nak tanya soalan. Siapa tu? Semangatnya. Hai, saya Nur Adila. Saya jual servis saya untuk lukis orang. Soalan saya, macam mana nak follow up dengan customer if dia cakap, tak apalah nak tunggu gaji dulu, macam tu. Kamu buat apa tadi Adila? Sorry. Saya servis lukis gambar orang. Karikatur ke? Bolehlah macam tu. Oh, ya? Digital drawing. Kenapa kamu tak share dekat sini? Unik tu. Siapa nak jawab ni? Mungkin si Afika dulu? Alright, okay. Soalan ni kita selalu dapat juga daripada memang kita pun tertanya-tanya, ejen pun tertanya-tanya macam mana kalau orang tanya, kalau orang cakap nak tunggu gaji baru nak beli kan. So sebenarnya dia ada tips untuk close sale. Contohnya macam hari gaji, kita dah tahu dah seminggu hujung-hujung bulan tu is hari gaji. So seminggu sebelum you cakap, you boleh cakap kat dia yang okay, sis masih berminat ke nak proceed ke untuk beli and then proceed with the service, you cakap macam tu. And then dia cakap okay, tunggu hari gaji dia on this date. So on that date you kena simpan dekat dalam you punya calendar. So masa hari gaji dia tu you tanya lagi, hari ni macam hari yang sis dah cakap hari tu, hari ni sis apa nak cakap, you cakap lah kat dia, hari ni hari yang sis dah nantikan ke apa, and then sis masih berminat ke untuk proceed, and then you kena cepat bertindak. Jangan tunggu dia cari you. Kita yang kena cari dia. So itu yang, sebab kadang-kadang diorang lupa. Kadang-kadang diorang pergi beli kat sana, beli kat sini sampai tak ingat diorang beli apa and then diorang janji dengan siapa. So kita ni as a seller yang kena ke depan and then tanya. Buat sampai dia close sale. So adalah, so you adalah knowledge about close sale semua tu, and then convince dia with the product yang you ada sampai dia jadi beli. Meaning Adila kena follow up lah, meaning to say. Kena follow up. Kena follow up. Lepas tu jangan bagi dia annoying sebab just follow up. Itulah kata kalau apa-apa pasal entrepreneur activity ni dia kena ada skills. Sebab kalau kita pun pergi dekat supermarket ke, kalau lah sales assistant tu follow up rapat je apa semua, kita pun annoying kan. Jadi ada cara dia maksudnya. Kamu boleh buat macam tu lah. Macam Amin pun saya rasa kalau untuk Amin mungkin lebih pada booking punya deposit untuk pegang, sebab Amin ada bisnes dia lebih pada freelance. Jadi dia kena ikut pada dia punya free time dia. Tapi kalau kamu buat ni pun kamu kena buat follow up jugalah. Betul Amin? Okay. Saya pun selalu diajukan dengan soalan macam tu. Nak booking tapi nak tunggu gaji. Okay. Mungkin kita boleh guna Facebook pula. Kita boleh guna WhatsApp business. Okay, bila kat WhatsApp business ni, kita boleh markkan dia sebagai future client ataupun follow up kat situ kan. Okay. So bila dekat WhatsApp business tu, kita boleh markkan kat situ. Okay. Tulis terus berapa bulan kita nak kena follow up dia. Contoh, okay, sis, bila gaji sis macam tu. So kita boleh follow up kat situ waktu gaji. So sis jadi tak nak booking. Sis jadi tak nak beli apa semua macam tu kan. So kita boleh guna dekat situ. Sebab waktu intern saya kerja sebagai marketing dekat company produk kosmetik dekat Zafisha Simply. Kalau korang tahu, dia produk tu tengah naik sekarang ni, Zafisha Simply. Dia untuk game mak-mak je. Dia punya tagline. So, okay. So, kat situ Amin sebagai marketing department. So, diorang selalu, Amin hari-hari kena buat 50 copywriting untuk diorang. So, kita setiap copywriting tu ada dia punya copywriting dia ada banyak jenis. Ada yang feedback, ada yang nak bercerita, ada nak yang
macam mana nak kenalkan produk, banyak jenis. Dia satu buku tu memang copywriting saja. Pening tak? Satu hari tak habis nak baca. So copywriting penting juga untuk follow up ni kan. Kalau macam Afika mungkin dia tahu lah, sebab biasanya leader dia akan bagi copywriting tu dekat dia punya anak-anak buah kan. So copywriting dia lebih kurang je lah dia sebenarnya. So copywriting ni jangan terlalu orang panggil boleh annoyingkan kita punya customer. Lepas tu satu lagi, kalau customer kita tak reply dalam masa lepas kita hantar, so kita jangan spam dia dengan message, dengan WhatsApp. Dia akan buatkan klien tu block kita terus. Kita pun biasa kan, kalau tengok orang dah spam, kita pun block je lah. Serabut tu. So ini buat hal betul. Sorry lah Lai. Okay, satu lagi contoh kita boleh buat promosi time hari gaji. Okay, contohnya kalau macam Adila ni kan, dia rasa dia pernah DM itu nak tolong promote tapi terlupa. Okay, time gaji kita boleh buat boleh buat promosi. Contoh Adila jual dengan harga RM50 untuk sekeping gambar kan. So mungkin Adila boleh buat promosi untuk hari gaji ni dengan RM75 untuk 2 keping gambar. So margin untuk keuntungan tu lagi tinggi. Contohnya sekeping gambar tu mungkin costing dia dalam RM10, jual RM50 kan. So kita dapat RM40. So kalau Adila jual dengan harga RM75 untuk 2 keping gambar, modal RM20 dan Adila dapat margin keuntungan RM55. Nampak tak, lagi banyak. So kat situ boleh tingkatkan kita punya sale, betul tak? So satu lagi, time gaji kita boleh buat promosi yang lain juga. Contohnya time kita dah nak gaji ni, kita dah set awal-awal kita nak buat promotion apa. Contoh macam satu lagi, time ada sale Lazada, kita boleh buat juga time tu. Contohnya macam tarikh 9/9. Okey, kita buat RM99 untuk 3 keping gambar untuk 10 orang terawal sahaja. So dekat situ memang untung dia sikit, tapi kita dapat 10 orang close sale dalam masa sehari, betul tak? So kat situ boleh tingkatkan jugalah dia punya margin keuntungan kita untuk satu hari. Tu je lah kot. Haraplah menjawab persoalan. Menjawab, terima kasih. Alright. So Adila bolehlah ambil tips daripada dua contoh ni. Afika cakap kena ada skill untuk close sales, plus dengan mungkin boleh guna yang WhatsApp for business tu lah. Okay? Faham? Okay. Lepas tu boleh juga promo, kan kita banyak je platform untuk buat ni kan. So boleh bagi kamu punya produk tu untuk lebih dikenali lah. Cuma nanti sanggup tak sanggup je nak menjawab semua permintaan tu. Okay, mana host kita? Terus ni kita open. Kenapa tu? Ada lagi soalan lagi? Siapa ada soalan? Saya tanya lah. Siapa tu? Saya Muhammad Juman. Saya nak tanya. Kadang tu kita tanya macam orang tu macam mana kita nak deal dengan joy buyer. Tahu tak joy buyer? Macam dia macam nak tahu je joy buyer. Macam mana kita nak handle orang macam tu macam? Siapa yang tanya? Sebab kamu punya nama ni tak ada ni, ada just nombor ID je. Sorry tak clear tadi. Saya nak tanya. Saya nak tanya yang macam mana kita nak handle dengan joy buyer. Tahu tak joy buyer? Dia macam interested tapi at the same time macam nak tanya je. J bidder. Macam mana tu? Siapa nak ni?
kita punya ni entrepreneur Okay. ni lah. Amin cakap dulu Okay. Ha. So kalau ikut kan Amin pun banyak sehari WhatsApp. Kalau sebab Amin tak guna ads untuk buat promotion. Amin just guna offline. Offline tu macam just masuk group, promote, just hari-hari kita posting. So setiap hari paling kurang pun ada akan 5 orang akan tanya kita package. So bagi Amin untuk kita kadang ada juga, pernah jugalah kita dah pernah save nombor dia ni. Dia ni fotografer tapi dia survey package dengan kita. Faham tak? Dia nak tahu package kita berapa kan. So pernah juga ada macam tu tapi kita bagi je harga kat dia biar dia tahu kan. Sebab macam Amin servis kita harga kita fleksibel, dia tak fix. Macam kalau produk contoh kita harga modal kita 20, kita jual 25 kan. So bila kita dah turunkan harga, so kita punya margin keuntungan tu dah turun. So bila macam diorang tanya, just tanya, bagi Amin bagi je package dekat diorang. Dan juga kalau contoh Contoh apa Mi? aduh line berona betul, sorry. Okay. Bagi Amin kalau korang nak macam mana nak atasi lah orang-orang macam ni, korang just ignore je sebab orang-orang macam ni dia tak mendatangkan keuntungan buat kita. Korang just achieve dia punya tab ataupun korang delete je nombor dia. Macam tu je. Sebab kalau kita layan nanti kita stress, betul tak? So bagi Amin kita just ignore je orang macam ni sebab kita kena percaya yang kalau servis kita baik, kita punya produk terbaik, orang akan cari. Orang tak akan main-mainkan, betul tak? So kalau yang sebab tu kalau dalam bisnes ni kita tak boleh simpan benda negatif. So kita kena just yang positif only. So bila macam ni dia akan bagi impact, kita akan rasa down, betul tak? So bila tak nak lah aku buat sini, orang main-mainkan je. So benda tu kita kena buang. Kalau kita buang, kita akan rasa lebih selesa lah kan. Tak adalah nak terfikir-fikir dia ni main-mainkan aku, dia ni nak joy bidder je, dia ni joy buyer je. So macam kalau rasa macam tu, just ignore je dia punya WhatsApp tu. Just delete je ke. Macam tu je lah. Okay. Q. Okay, Afiqah. Afiqah macam mana pula? Alright. Okay, kalau kita sokong juga apa yang Amin cakap, tapi kalau Joy Buyer ni kita ajar dia dengan dua benda. Dia minat kan sebenarnya, cuma dia macam confused. Dia bukannya macam suka-suka nak kacau kita. Aku nak beli, tak jadilah nak beli. Mesti dia ada something macam spark yang buatkan dia datang kat kita and then nak beli. Mungkin tak ada duit ke time tu, ataupun mungkin ada masalah lain ke kan. So you bagi dua benda. First, feedback. Second, promotion. Okay, feedback. You tunjuk kat dia, okay ni feedback customer yang makan. Contohnya macam for me, Chocotab ni feedback customer yang beli Chocotab. Tunjuk gambar. Seorang ni beli sampai 4, seorang ni beli sampai 7, seorang ni beli sampai 1 kotak. Dia beli untuk satu family. Tunjuk feedback. So dia macam kat situ dah ada urgency. Urgency untuk macam, biar betul Chocotab ni sedap sangat ke sampai orang nak beli banyak macam ni. Tu satu feedback. Second, promotion. Contoh you cakap, okay hari ni je ada promotion, special promotion untuk awak, untuk orang yang order dengan saya hari ni. Kalau beli 3 dapat harga kurang RM5 ataupun kurang RM3. So kat situ dah ada urgency juga untuk diorang macam mula-mula macam nak main-main, mula-mula macam nak tanya-tanya harga macam ini kalau terlepas peluang ni dah tak ada dah. So dah ada urgency kat situ, diorang pun secara tak langsung boleh close sale dengan kita. So itu adalah dua cara lah, macam kalau kita lah deal dengan Joy Buyer. Tapi kalau macam orang tak nak juga, okay dah kita ignore je lah, kita buang je lah nombor dia. Macam tanya banyak-banyak kali tapi bukan nak beli, so orang macam tu kita boleh ignore. Tapi kalau macam for the first time, you can gunalah cara yang tadi tu, feedback and then promotion untuk target agency, untuk ada kat agency tu.
Harap menjawablah soalan. Okey tak? Okay, faham. Jawab tak soalan kedua? Menjawab. Terima kasih. Sama. Amy ada question? Bagus ni. Saya Arni. Saya nak tanya, saya ada 2 soalan. Soalan pertama, macam mana kita nak bina kita punya personal branding? Let's say if kita someone yang tak ada apa-apa ataupun sama biasalah. Soalan kedua saya, kalau macam Amin punya business, benda tu kan kena ada bakat kan? So kalau benda tu kita tak ada bakat, macam mana? Okey, untuk soalan kedua tu mungkin Amin boleh jawab. Yang first tu kita bagi dekat Afika lah, since dia tahu tentang personal branding tu. Mungkin nanti Amin boleh tambah sikit-sikit. Boleh? Oh, okay. Boleh. Personal branding. Sebenarnya personal branding ni pun macam kita bukan menjual diri lah, macam kita kita jual kita punya branding. So macam first kalau macam you tak ada apa-apa lagi, macam untuk kita lah, awal-awal kita jual, kita tak ada team pun, kosong je. Tapi bila dah start berjual Cokotak ni, nak recruit team, kita kena ada nama team. So team kita Team Jerung Bell. Team Jerung nama kita lah, Team Jerung Bell. So itu dah kira personal branding kita. So bila kita sebut nama ni dekat kalangan-kalangan ejen-ejen, so diorang tahu ini satu team dekat area Johor Bahru. So untuk ada personal branding, macam saya cakap tadi, menjual branding you kena start dengan orang terdekat. Start with the 3K. Start dengan kawan, keluarga, kenalan. So tiga orang ni is a zero cost marketing. Diorang yang tolong promote your product, promote your branding. So dari situ orang dah kenal. So macam kawan kepada family you kenal, kawan kepada kenalan you kenal. So dari situ dia dah widen you punya platform. So orang dah kenal, okay, dia ni contohnya dia ni jual produk macam ni, jual bag, tote bag macam ni. So nama dia ni. So kat situ dah ada personal branding. Macam tu lah. So harap menjawab soalan. So kalau Amin nak tambah pun boleh juga. Okay. Tadi Arni Okay, Arni tanya macam mana nak ada bakat kan. Betul tak nama dia Arni? Betul kan Arni. Okay. Betul. Bakat ni dia sebenarnya semua orang ada bakat, tapi benda tu kita kena keluarkan lah bakat kita tu. Macam Amin pun bukanlah seorang yang pandai ambil gambar masa mula-mula, tapi sebabkan kita minat. Tipulah kalau kita cakap memang dia ni ada bakat dari kecil kan. Tak ada. Sama je, kita lahir semua sama je. Sebab pada Amin bakat tu dia lahir bila kita minat, kita belajar. Contohnya macam bakat ni macam ada orang dia power calculation kan. Tapi dia tak adalah lahir tu dia terus pandai kira. Dia mesti belajar dulu. Kan, betul tak? So bila keinginan kita ni tinggi untuk belajar, so benda tu boleh jadi kita punya bakat untuk kita keluarkan lagi. So kadang kita dah ada idea benda tu, tapi kita takut nak keluarkan idea kita tu sebab kita takut orang gelakkan kita takut orang cakap belakang pasal kita. So masa mula-mula Amin main kamera pun ada je suara belakang yang cakap, alah baru ada kamera dah cakap fotografer, betul tak? So bagi Amin sampai sekarang Amin buktikan yang aku boleh buat dan aku boleh. So bila kita dah belajar, kita pergi kelas, tak adalah pergi kelas, macam ikut orang. So sebenarnya fotografi ni dia tak banyak sangat teori, dia banyak praktikal. Sebab kita nak tahu dia sebab bila fotografi ni kalau indoor dia perlukan teknikal. Teknikal contohnya lighting, kita punya persekitaran, daripada mana light datang, daripada mana cahaya datang, macam tu. So kita kena ikut orang, kita kena pergi belajar, jumpa orang ni, kita tengok orang ni gambar dia lawa. Kita PM lah, abang ada buat kelas tak? Ada. Oh, Brona ni lain. Boleh Min, saya nampak lagi kamu. Ni dah pegun dah.
Oh, Amin dah kena lah. Oh, dia waiting. Line Amin dia tak berapa nak okey kot kan. Sorry. Aduh. Tak apa, tak apa, tak apa. Line produk. Ya, sikit je. Okay. Tadi yang bakat tu kan. So, bakat ni sebenarnya kita boleh belajar dan juga kita boleh dapat tu daripada hasil pembelajaran kita lah. Sebab kadang kita dapat contoh gambar lah. Kita dapat scaping gambar ni kan, landscape. Okay, kita pergi tempat yang dia shoot tu, kita try. Kita try sampai dapat gambar macam mana yang kita suka tu. So bila kat situ kita dapat cara macam mana, tak pun contoh kat orang tu kita PM dia, bang saya nak belajar ambil gambar macam ni, abang boleh tak? Cakap, boleh, cakap join je lah. So kita boleh join dia dan juga kita dapat ilmu daripada dia secara free lah. Kalau nak, contoh ada yang nak buat kelas, kita kena pergi kelas dia lah. So sebab gambar ni dia orang panggil dia subjektif. So ada orang cakap gambar tu lawa, ada orang cakap gambar tu tak lawa. So benda tu dia terbuka, menyeluruh. So dia sangat subjektif sebab mata kita ni lain-lain. Ada orang cakap gambar tu lawa, ada orang cakap gambar ni tak lawa. So bagi Amin kita just ignore je benda tu. Just kita fokus pada kita punya bakat yang ada dan juga nak tambah sikit yang pasal personal branding lah. Personal branding tu Amin pun pada mulanya memang tak ada apa-apa, orang tak kenal pun Amin ni fotografer. So macam mana kita nak cuba orang kenal kita dengan kita tunjukkan hasil kita daripada gambar yang kita ambil. Contohnya kita upload kat social media lah kan. So bila orang tengok gambar-gambar kita selalu update, kita selalu tunjuk kan. So orang akan ingat kita punya ni, oh dia ni fotografer, kita jumpa kat luar, oh dia ni fotografer. Macam tu kan. So kita kena selalu tunjukkan diri kita. Maksudnya memang kadang kita, Amin pun dulu ada perasaan malu tau. Contoh kita pergi job orang tau. Kita pergi job, kita tak kenal pun tuan rumah. Betul tak? Kalau macam kita nak bercakap dengan yang klien kita, dengan family dia semua. Bagi Amin takut juga, tapi bila kita dah ada keyakinan tu untuk face dia orang, kita akan rasa benda tu macam dah biasa nanti. So kita jumpa saudara mara. So bila kita punya servis okey, so klien juga dia akan kita akan promote lah kita dekat orang lain. Maksudnya okey, ambil dia ni lah, servis ni okey apa semua. So kita punya PR satu lagi pun kena okey. Kalau kita buat servis lah, macam produk ni Amin tak pasti. So macam servis, PR kita kena power. PR dia contoh okey, klien kita pasangan pengantin, bride and groom. Okay. So kita bukan just serve bride and groom ni, kita serve satu family dia, kawan-kawan dia. So jangan kita just fokus on dia orang je. So kita kena fokus pada dia orang punya family sekali, dia orang punya saudara mara, dia orang punya kawan-kawan. So bila nanti bila dah habis majlis, nanti ada yang kawan dia ke saudara mara dia nak kahwin, dia tanya, itu fotografer itu okey tak? Okey tak? So kat situ pun dia boleh jadi personal branding kita. Maksudnya cara kita layan dia orang, cara kita layan family dia orang macam mana. Kalau kita ganas, kita marah-marah, so dia orang pun tak suka kan. So benda tu macam dia ni garang lah, tak yalah macam tu. Itu personal branding jugalah bagi Amin. Alright, itu je. Okey, saya pula nak tanya. Saya Zulfa. Apa nasihat panels untuk orang yang macam takut-takut nak mula bisnes? Itulah soalan. Takut-takut meaning nak start a business ke ataupun dah macam halfway business ke, macam mana Zulfa? Dia tak yakin nak mula bisnes, mungkin dia takut kena kecam dengan kawan-kawan ke. Kecam ke nak? Apa nama? Okey tak, kalau bagi saya, kalau dah nama pun nak step into business, tu kamu kena tahulah kamu ni seorang yang risk taker tau. Meaning to say memang akan ada up and down, kadang-kadang tu down je apa semua tu, dan tak perlu rasa takut.
Cuma kena ada satu saya percaya juga macam Afika ataupun Amin sendiri, even myself sendiri pun ada waktu kita down. Jadi kamu kena mentally prepared dengan tu. Tak perlu takut-takut sebab semua yang success story pun dia ada waktu waktu dia punya ni lah, waktu dia down. Jadi try je untuk improve ataupun untuk cari untuk join mana-mana courses ke untuk improve yourself supaya kamu tak ada perasaan takut dan kamu boleh terima waktu kamu down tu wisely lah, macam tu. Itu pada pendapat saya. Mungkin kamu boleh tanya yang ni lah, yang ada bisnes sendiri ni, Afika dengan Amin juga. Okay, kita dulu. Alright. Kalau macam me myself, masa awal start tu, sebab memang zero knowledge about business, memang family background pun memang bukan orang business. Yang memang kerja office hour, memang tak ada dalam salah silah keluarga dia lah yang buat business. So macam I start je, I mula je, tapi yang penting you kena ada mindset yang betul, ilmu, and then you kena ada target. Apa target you? You punya target nak buat business, you nak beli handphone ke? Ataupun target you nak lagi besar, target you nak beli kereta. So you kena ada target. So bila you ada target, benda tu akan, business you tu akan ikut je flow sampai you achieve your target. Contoh you target you nak ada sales sekian-sekian amount, 10,000, 5,000, tak kisah. And then dia akan, diri kita ni akan ikut as long as you ada the right mindset lah, you kena betul-betul ada ilmu dalam bisnes. Jangan pakai redha. Memang macam dulu I tak ada ilmu untuk berbisnes. Nak cakap PR pun memang ke laut, nak close sale pun memang tak ada T, and then macam tahu ambil produk, yang I tahu cuma ambil produk jual. So macam dari situ kita nampak bisnes slow down, makin lama makin menjunam, and then macam orang pun tak berminat nak beli. So dari situ I macam terdetik, apa yang I kena buat untuk improvise I punya diri sendiri untuk berjual, and then I punya business. Jadi sebenarnya ni bukan produk I sendiri, ini produk yang I ambil, dan dia jadi lagi mencabar sebab ramai yang jual benda yang sama. So apa yang membezakan I dengan peniaga-peniaga yang jual cokotak ni? Apa membezakan I dengan orang lain ni? So yang membezakan kita adalah 3 benda yang I cakap tadi. Our mindset, our knowledge dengan target yang kita nak. You set your target, you ada big why you, insyaAllah you boleh achieve and then smooth je jalan. So that's for me. Maybe Amin ada lagi bernas. Okay. Apa tadi? Macam mana kita nak atasi perasaan takut Okay. Kalau kita dah tahu yang kita belajar nak jadi usahawan ni, kita kena berani mengambil risiko. Satu lagi macam mana? Kita kena spend modal untuk buat bisnes. So kita kena tanggung risiko dia. Contoh kalau kita dah beli produk yang banyak, produk tak laku, tak jual apa semua, kita kena tanggung lah semua tu. So, kita kena berani. So macam Amin, yelah macam equipment ni semuanya high maintenance punya cost. So bila kita dah beli equipment mahal, kita takut orang tak nak ambil servis kita tak nak orang tak nak kita punya gambar kita. So kita kena kita kena yakin lah dengan apa yang kita jual, dengan apa yang kita beri kat orang. Kita kena tahu apa, berbala tak orang ambil kita punya servis, berbala tak orang ambil kita punya produk dengan harga yang kita tawarkan. Contohnya macam apa cakap dia punya perasaan takut tu adalah mula-mula dulu macam Amin lah. So kita dah ada beberapa job sendiri waktu tu. So tapi kita macam Amin servis, kita takut juga hasil kerja kita tu tak memuaskan pelanggan. Jadi perasaan takut tu sampai sekarang pun still ada kan. Tapi kita kena atasi benda tu dengan kita kena percayalah pada diri kita, dan kita kena selalu tanya pendapat orang lain. Macam Amin, kita tanya kawan-kawan, kita tanya saudara mara, tanya mak ayah, so gambar okey tak? Macam tu kan. So benda tu kalau tak okey, contoh Amin selalu juga tanya kawan-kawan fotografer lain.
So macam mana gambar okey tak, colour sebab dia punya sharp, dia punya colour grading apa semua tu okey ke tak. So kat situ kalau kita takut nak orang kritik kita punya gambar ke, kita punya produk kan. So benda tu sebenarnya kita boleh improvekan lagi. Maksudnya contoh gambar kau putih sangat lah. So kita boleh gelapkan sikit. So kita kena selalu tanya pendapat orang. Contoh macam Afika mungkin dia punya founder lah. Kita cakap pasal founder dia kan. Kita produk dia manis sangat. So mungkin kita boleh complain. Kita kena kurangkan manis sikit ke macam tu. So kita tak boleh selalu apa nama? Kalau walaupun kita dah berjaya sekarang kan, so kita kena selalu juga tanya orang lain juga pendapat tentang bisnes kita. Tapi kita tak boleh lah percaya 100% dengan apa yang orang cakap. Mungkin kita kena cuba sendiri kan, kita kena. So satu lagi untuk atasi cara takut ni adalah dengan kita cari partner bisnes. Partner bisnes ni macam kawan-kawan yang sama buat bisnes kita. So kita ada kawan untuk orang panggil kawan-kawan sama-sama naik lah kan. So bila kita down, kita akan cerita kat diorang. So bila kita down, kita tak down seorang-seorang. Kita akan ada kawan. So kita boleh cerita kat dia, okay, mungkin dia boleh bagi pandangan dekat kita. Dia boleh, kau kena tukar sikit style kau apa semua macam tu. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Itulah kot. Okey, terima kasih panel yang menjawab tadi. Ada apa-apa soalan lagi? Daripada participants. Ada banyak tips ni. Ada lagi tak soalan? Soalan last kot. Last kot untuk hari ni. Daripada participant kita. Ada soalan lagi? Assalamualaikum, saya nak tanya. Okay, macam mana kita, especially mungkin soalan ini untuk Afika kot sebab dia pun jual produk orang kan. Sebab saya jual planner tapi saya bukan, kini saya jadi agent juga. Macam mana kita nak soft sell, especially untuk bukan produk tu bukan produk kita, faham tak? Macam sometimes bila produk tu tak ada kat kita, it's lagi susah kita nak jual. So macam I personally tend to hard sell. So macam mana kita nak generate idea untuk kita soft sell? Soft sell dengan hard sell. Pernah juga dengar pasal ni. Dia jadi satu isu juga di kalangan peniaga-peniaga yang jadi agent dropship. So kalau untuk soft sell, kalau untuk hard sell sangat tidak digalakkan untuk agent or dropship buat cara macam tu. Sebab hard sell ni you terlampau memaksa customer untuk close sale dengan you. So soft sell, kalau macam you dah tahulah, kalau macam soft sell dia ada taktik dia. Cara dia smooth, tapi you sentuh emosi pembeli tu. Contoh macam you psycho diorang balik. Contohnya macam you ada feedback, macam saya cakap tadi yang boleh relate dengan joy buyer punya tips. Macam you tunjuk the feedbacks, you smooth je, you just tunjuk the feedbacks of your customer. You tunjuk you bagi promotion tu macam I cakap, promotion tu macam hari ni ada promotion. So promotion maybe untuk 2 hari je. Lepas 2 hari dah tak ada. Ataupun promotion ni untuk 1 hari je. Lepas ni dah tak ada promotion. So benda tu akan datang urgency daripada customer tu sendiri untuk diorang cepat-cepat nak beli. So tu kira macam one of the soft sell yang kita boleh apply dalam bisnes lah. As contoh kalau macam barang tu tak ada.
So you boleh cakap dengan customer, contohnya barang tu kena tunggu restock, kena restock dulu and then baru boleh dapat, ataupun dia kena pre-order dulu and then baru boleh dapat. So you kena bagi tahu customer. Just be honest. Jangan cakap oh barang tu ada. Lepas tu bila customer dah masuk payment, macam boleh tak tunggu dulu pre-order sebab barang tu macam ni ada macam banyak songe tau. So just be honest. Just cakap. So customer akan faham actually sebenarnya. Customer akan macam oh okay tak apa, faham, boleh memahami. Kalau you dah macam pusing-pusing bila customer buat payment, you cakap barang tu tak ada. So macam ada trust issue antara seller and buyer kat situ. So tak digalakkan macam tu. So kena ada urgency, tapi urgency tu touch the emotion. Jangan urgency tu terlampau memaksa sampai diorang rasa annoyed. So far menjawab tak soalan? Menjawab. Terima kasih. Alright, sama. Dia planner kan? Aida. Ya saya planner tahun 2021. Oh planner. Oh okay. Dah boleh start buat promo sekarang. Dah boleh start jual sekarang sebab dah nak masuk. Dah masuk bulan 10 kan. Cuma tu lah sometimes macam orang akan cakap kenapa dia macam mungkin sometimes orang yang tak guna planner dia orang akan rasa macam saya 50 include postage planner tu. Tapi macam it comes with many free gifts lah. So macam ramai orang cakap kenapa macam mahal, tapi untuk orang yang memang guna planner dia akan rasa macam oh it's just a normal price. So macam tengah try lagi sebab macam baru lagi jadi agent, so tengah nak try lagi. Ya saya? Custom made planner kamu tu? Tak. Tapi dia limited stock je lah. Limited stock lagi senang nak buat sale. Bila cakap limited stock and then you buat promotion, memang senang nak tarik orang. InsyaAllah. InsyaAllah, I try. Thank you. Alright. Tak bersemangat je dengarnya. Okay, thank you for the question dengan yang tu apa semua. Any other question? Ada tahu? Amin nak tanya tu boleh tak? Okay. Dekat Afiq. Boleh? Boleh. Okay. Afika buat Facebook. Takut. Afika buat Facebook ads kan? Mm-hmm. So macam mana? Pergi kelas ke, belajar sendiri ke macam mana? Oh, okay. Untuk Facebook ads okay. Awal-awal tengok tau orang buat. Macam awal-awal dulu memang macam tengok orang buat macam nak follow. Lepas tu bila buat salah. Daripada situ masuk kelas belajar. Sebab tu memang kena ada knowledge kalau nak buat something. So kita bagi tips lah kalau untuk FB ads kan. So FB ads ni sebenarnya dekat YouTube ada je diorang punya diorang punya step-step macam mana nak buat. So kalau contoh macam Amin sendiri kan, Amin kan punya range customer kan kawasan sekitar Muazzam, maybe boleh keluar. So macam maybe sekarang you boleh fokus on sekitar Muazzam, you boleh set range tu you boleh set untuk orang Muazzam je. So iklan tu tak akan pergi jauh. So bila iklan tu pergi jauh, dia akan charge banyak tau. Dia akan tolak duit kita banyak. So dari situ kita dah macam dah spend banyak duit on marketing FB ads. So kita kecilkan range, kita fokus on umur, and then dari situ reach setiap orang yang reach ni akan tolak amount duit yang kita masuk dekat dalam macam wallet lah, FB wallet kita tu. So bila you tahu nak kecilkan range, you tahu nak kecilkan target audience you, and then senang orang nak reach. So dia macam you dah jimat cost kat situ satu, and then you dah jadi reachable. Orang boleh reach you. Orang-orang Muazzam kan ramai je kan main Facebook apa semua. I tengok community Muazzam pun ramai je. Ada 2,000 orang dalam Facebook page diorang. So macam FB ads ni sangat digalakkan kalau kita nak buat business. First is FB ads, second Instagram ads. Sebab Instagram ni anak kepada Facebook. So start with the FB ads and then you
you ikutlah urutan dan you boleh masuk IG, you boleh masuk dan lain-lain platform dan lain. TikTok pun sekarang orang boleh tertarik nak beli barang through TikTok. You ada video, you buat video cantik, you buat video with lagu ke apa TikTok tu semua, and then orang akan tertarik untuk beli. Even ada juga kalau dari dalam ni, kalau you kenal Kuya, dia buat business dekat TikTok. Betul. Kan? Pun jalan juga, boleh close sale. Dahsyat. So, Dia ada macam power tu lah. kan. You pun power juga. Dahsyat, semua dahsyat. Okay, sebenarnya Amin pernah jugalah buat Facebook Ads. Okay, dan dulu masa intern pun memang buat jugalah Facebook Ads, jaga Facebook Ads orang kan. So tengok dia punya ad set, dia punya semua tu kan. So satu lagi macam ni Amin nak sharing kan. Ad set untuk kita buat like dan juga follower. Okay. Satu untuk kalau kita jual produk, benda tu bagi Amin dia sangat penting untuk kita, like dan juga follower. Kalau contoh kita ada Facebook page sendiri dan juga kita ada IG sendiri untuk bisnes. Okay, bagi Amin kita perlukan follower dan juga like ni sebab kita nak dapatkan trust daripada customer. So bila kita ada Facebook page dan juga IG page, so bila orang nak membeli tu, contoh macam Amin kan, orang nak tengok gambar hasil kerja kita, orang tengok kita punya page, orang tengok kita punya IG business. So bila dia tengok, dia ni betul kan ambil gambar, follower sikit je, gambar pun tak ada up apa semua. So bagi Amin benda tu perlu untuk dapatkan trust kita. Contoh lah kita masuk, kita ada 2 kedai kita nak pergi. Satu kedai ni tak ada orang, satu lagi penuh dengan orang. Kita mesti pergi kedai yang penuh kan, sebab bagi kita kedai ni mesti famous kan, sedap, kita pergi kedai tu. So kedai yang tak ada orang ni sama dah macam page juga. Kita tengok page ni tak ada orang, ada 2 orang je follower dengan 2,000 orang, kita mesti akan pergi page 2,000. So bagi Amin untuk follower pun penting untuk dekat kita punya social media punya, kita panggil social media lah kan, social media kita. So follower ni sangat penting untuk kita dapatkan trust daripada customer. Sebab Boleh ni, boleh lain. Aduh, teruknya lain. Sorry ya, okay. Okay, follower dengan juga like ni sangat penting bagi Amin lah untuk kita dapatkan trust customer. Sebab orang akan membeli sebab dia percaya, betul tak? Contoh kalau produk, kalau benda tu sedap, satu lagi feedback pun kita kena selalu update kan. So kita kena, kalau macam Facebook kita boleh beli, kita boleh setkan ads tu untuk like saja kan. Dan kita boleh set untuk message, kita boleh set untuk lain. Kalau macam IG ni susah sikit, dia follow dekat IG dia ada jual follower. Tapi kebanyakannya kalau follow IG ni dia jual, kalau yang fake punya IG dia akan delete dalam masa beberapa hari kalau kita beli follower tu. Jadi salah satu kalau kita nak guna IG ni, kita boleh beli IG orang. Contoh follower dah 10k kita boleh beli, tapi harga dia agak mahal lah, contoh 1,000 untuk 10,000 follower. So tapi benda tu sebenarnya bagi kita mahal, tapi sebenarnya kita nak dapatkan trust orang untuk kita punya page, untuk kita punya business. So bagi Amin benda tu penting jugalah untuk kita punya business, untuk trusted punya selain daripada feedback, follower juga penting bagi Amin. Okay. Back to kita punya host. Okay, Kamu mute. okay, kalau dah tak ada apa-apa, kita end sampai dekat sini. Okay, thank you for the great advice. I hope you guys get something from the sharing just now.
As a saying goes, to every beginning there is an ending. Now the student progeny has come to the end. I am Nur Zulfa Ulia binti Muhammad Fauzi, your moderator for today. Would like to express my biggest gratitude to Madam Amy Shuhada, Muhammad Amin and Afiqah Nabila for the brilliant sharing session today. We hope any flaws can be forgiven and any feedback to improve will be very meaningful to us. Please be reminded to screenshot this live sharing session to attach in the Google form for the forum purpose. Once again, thank you to everyone too for gracing our sharing session with your presence and participation. We really appreciate it. Let's end our event today with Tasbih, Kafarah and Surah Al-As.